Surah Al-Baqarah ayat ketiga yang tak habis tadi. Ayat ketiga ni tak habis lagi tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib, Allah. Lengkap. Nah, nabi yang sudah mati beriman. Wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang ni maknanya gini. Pertama sekali mandi junub kena betul. Itu makna wa yuqimu. Saya ulang balik ni. Wa yuqimu shalah maknanya mandi junub mesti betul. Seperti mana Nabi ajar. Bermakna mandi junub ni hanya satu belti air. Mandi pula dengan bini. Mana guna air satu belti itu dengan bini. Bermakna Nabi Siti Aisyah Maimunah kata, tinggal aku sikit air tu, tangan kami bersentuhan. Maksudnya ambil air dalam belti, dalam besen. Dia ambil gitu, ambil dalam belti. Belti lah kita panggil, dalam besen, dalam kap. Selip gitu. Ada cerita mustama sini. Guru-guru kata mustama. Nabi kita buat tak ada sebut mustama pun. Satu belti air. Kalau awak mandi lebih daripada satu belti air 2 orang, bermakna khusyuk sembahyang awak akan berkurang. Setiap liter yang awak lebih tu akan kurang khusyuk. Maka awak pun kata, Ustaz, tak ada ayat-ayat yang suruh khusyuk sembahyang. Ada doa-doa. Kita ada doa-doa. Awak tak ikut prosedur yang menyebabkan tak khusyuk. Tak ada makna gini. Bila kita kata satu belti, dia sudah satu belti ini satu gantang air. Jadi awak tak faham gantang, saya dulu tu faham lah gantang-gantang ni. Gantang ni 4 cupok. 4 cupok ni agak-agaknya satu belti air. Belti kecil. Belti yang tinggi tu agak tinggi tu lah. Belti tinggi tu bukan tinggi tu macam tu. Agak-agak. Dan mandi itu untuk 2 orang. Jadi nak tahu dia macam mana, kalau kita pakai shower, awak tak ada shower tu, belti itu tak ada tu, lepas tu nenek kata berapa lama ambil untuk penuh satu belti. Jadi awak mandi itu jangan lebih pada nenek tu. Dan guna akal lah, kias kepada benda tu. Lepas tu mandi junub seperti mana Nabi ajar tak? Saya tak cek lagi ni mandi junub macam mana. Tak cek lagi ni, satu hari kita cek. Ramai dapat leksa ni, sorry to say. Dia mandi junub ni saya cakap pada dengar lah. 3 minit tu lama dah. 3 minit tu lama dah. 5 minit tu basi air dah. Gitu dia cakap. 2 minit ya, 2 minit, 3 minit cukup lah. Tapi kita jagalah, nanti saya ajar kali ini tajuk tafsir Quran ni. Wa yuqimuna shalah, iaitu mendirikan sembahyang. Start daripada mandi junub kena betul, mandi haid kena betul, nifas. Lepas tu mandi ambil wuduk seperti mana Nabi ajar, agak-agaknya 1 liter air, 1 cupok. 1 cupok mana 1 liter air. Tu 1 gantang lah lebih kurang. 4 liter. Agak-agak lah 4 liter air. 1 cupok agak-agak 1 liter. Agak-agak saya lah. Jadi ambil wuduk ni agak-agaknya 1 liter air. Jadi awak buka air tu itu memang membasir lah. Dia buka air tu sikit lah. Kalau besar ni air tu banyak tak. Buka air besar ni. Besar ni banyak tu, basir tu. Dia kecil lagi pada jari air tu. Kalau buka tak ada apa-apa lah. Semaya tak bocor. Lepas pada tu saya bukan kata wuduk tak sah,
Saya kata membazir itu menyebabkan tak khusyuk. Lepas tu solat seperti mana Nabi ajar. Solat seperti mana Nabi ajar, tangan ke ni, telinga dan sebagainya lah, kawasan telinga lah. Sambil Allah jangan gini, jangan gini, jangan gini, jangan gini. Orang perempuan dalam kain tertuduh dia begini, tahu. Orang perempuan kena gini juga, begini juga. Jadi mudahnya tak usah pakai tu, tak usah pakai apa telekung ni, kau pakai sarung tangan lah, mudah. Kau pakai sarung tangan, tak usah pakai ni. Cuba semaya tak usah pakai telekung, kau pakai sarung tangan dengan pakai stocking. Situ baru dia nampak. Tangan duduk gini banyak kali. Duduk gini ni macam orang kata panggil orang dekor. Dekor maknanya tangan lembek. Sambil Allah begini ni. Orang perempuan ni. Pasal tak ada siapa tengok. Dalam tunduk kan, dalam telekung. Jadi cara dia ambil dengan pakai sarung tangan. Apa yang awak pakai ni sudah tutup aurat dah. Sarung tangan dengan stocking. Barulah nak pergi ke mana-mana. Kain telekung tak payah tak bawa. Payah nak semayang. Pula. Patutnya bawa kain sarung tangan. Lepas pakai stocking. Di situ. Alright. Janganlah payah-payah ni, lama dah kita biasa payah ni. Biasa ikut buku-buku ajar ni lama dah. Nyusah ke kita banyak. Jadi sarung tangan tu apa pun dalam beg yang kira bawa besar. Ikut orang perempuan, ikut ni beg besar 10 kilo, penuh dengan mekai lagi. Sarung tangan dalam tu, apa dah? Habis kata sarung kuah-kuah dah guna. Lepas tu semaya seperti mana Nabi ajar. Awal lelaki semaya di masjid. Semaya di masjid. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada rezeki yang kami beri kepada mereka infak pula balik kepada orang lain. Infak pula. Jadi sekarang ni orang Melayu lah paling beku sekali dalam hal rezeki. Infak. Dia berinya RM4 sebulan. Kalau tabung lalu depan muka, masa Jumaat. Kalau tabung tak lalu, okey, sekat 3. Tak lalu lagi, sekat 2. RM2. Gaji lah RM3,000. Itu beri ke masjid. Beri ke guru orang mengajar apa semua. Tak. Kalau guru tu tak mengajar dia tidak sedekah pada guru tu. Dia tak fikir. Pasal apa tak sedekah pada ustaz tu? Pasal dia tak mengajar saya. Satu hal pula tu. Itu satu hal. Dia ustaz-ustaz ni uri ya. Uri gitu ya. Dia sedekah ke hadiah ke kawan lah. Ni tak boleh ni. Ustaz mengajar kita boleh dia. Ustaz tak mengajar tak boleh. Tak mengajar kita, tak mengajar saya. Ustaz yang kata saya beritahu saya ni ialah ustaz yang tak ada upah mengajar. Mengajar dia tak ada. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu Muhammad. Apa dia? Quran. Siapa dia sini? Walladzini ialah sahabat Nabi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu Quran. Siapa dia sini? Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Wa ma unzila min qablika, dan orang-orang yang diturunkan kepada mereka sebelum pada kamu, dan kepada kitab yang diturunkan sebelum pada kamu, iaitu orang Yahudi dan Kristian. Wa ma unzila min qablika, dan wahyu situ ma situ kan, wa ma tu maknanya
kita Taurat dengan Injil. Kita Taurat dengan Injil. Awak tengok situ tak serupa punya hikmah. Betul? Tak ada. Serupa tak seperti saya kata. Tak. Wama tadi dia kata apa? Wama unzila ilaika min qablika. What did he say? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablika. The second phrase dalam satu sentence. Apa dia kata? Dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum pada kamu, yaitu Taurat dan Injil, Zabur. Jadi mula-mula sahabat Nabi, yang kedua orang-orang Yahudi, orang ahli kitab beriman dengan Nabi. Nah, siapa dia ni? Jadi ada sahabat Nabi Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam memeluk Islam. Nah, Abdullah bin Salam orang pendeta Yahudi, guru orang Yahudi masuk Islam. Dan ada lagi orang-orang lain seperti Suhaib bin Rum, dia orang Kristian dulu masuk Islam. Orang Rum, orang putih, masalah. Wama unzila ilaika wama unzila min qablika, dan kitab yang diturunkan sebelum pada kamu, yaitu Taurat dan Injil. Itu orang Yahudi dan Kristian. Nah, jadi orang beriman ada dua grup. Satu ialah orang yang beriman sekarang. Satu lagi yang kita akan panggil daripada orang Yahudi dengan orang Kristian. Jadi orang Yahudi belum buat lagi. Grup kita sekarang sudah buat kepada orang Kristian, mengajak orang Kristian masuk Islam. Nah, Yahudi adalah satu lagi. Ada ramai yang mengislamkan orang Yahudi. Tuan kitab tu, penulis kitab tu, hikmah tu, itu orang Yahudi masuk Islam, buat kitab, tafsir. Dia mereka, the best known author now, the best known ulama now. Wa ma unzila min qablika, dan wahyu dan kitab yang diturunkan sebelum pada kamu. Wa bil akhirah, dan mereka memang beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat. Wa bil akhirah, dan tentang hari akhirat, hum yuqinun, mereka yakin sungguh mereka akan dikembalikan. Mereka yakin sungguh, yuqinun, mereka yakin sungguh. Ulaika, mereka yang terdiri daripada dua golongan ni. Satu golongan Arab, satu golongan yang bukan Arab, yang sudah dia panggil ahli kitab. Ala hudan min rabbihim, duduk atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Petunjuk daripada Quran, duduk atas petunjuk yang ada dalam Quran. Pasal orang yang Yahudi yang masuk Islam, Taurat kan? Yang Kristian yang masuk Islam, dia guna kitab Injil. Tapi bila dia masuk Islam, dia guna Quran. Jadi duduk atas petunjuk daripada Tuhan mereka, iaitu petunjuk situ Quran. Petunjuk Quran. Wa ulaika, dan orang-orang yang bersifat demikian itulah humul muflihun, orang-orang yang berjaya sungguh. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang masih lagi engkar. Ni peringkat keempat ni. Peringkat keempat dia engkar. Mula-mula hati dia tak nak terima. Mula-mula ragu-ragu. Yang kedua zahir keraguan dia. Ragu-ragu dalam hati. Yang kedua zahir, ragu-ragu di luar. Yang ketiga, dia membantah. Dia membantah orang yang mengajar agama. Mengajar tauhid ini dia bantah. Yang keempat, dia mengejek-ejek. Dia pak sifat.
Dalam hati pertama, hati dalam hati, kemudian dia keluar, dia buat keluar. Ragu-ragu tu dia buat keluar. Dia cakap kepada kita, saya sama anak lepas, iaitu zahirnya buat keluar. Iaitu contohnya kita kata semaya ajak tadi lah. Dia zahir kan semaya ajak tu. Perantaraan tu dia zahir lah. Lepas tu bila kita tanya, dia bantah. Bila kita tanya kenapa orang buat, supaya berhenti daripada buat perantaraan dalam doa ni, dia bantah. Lepas dia bantah tu, dia ejek kita tu, kau ucap kata Allah. Tapi tidak berlaku serentak. Buat, bila buat lagi, ucap sikit, dia kunci sikit, sampai akhir sekali, kita semua sekali tu, maka sil khatamallahu ala qulubi. Ni ayat dia. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang masih lagi engkar, mereka keempat. Iaitu dia sudah mula-mula mengejek-ngejek, mengata-ngata, mendustakan. Mereka keempat. Sawa'un alaihim, sama saja ke atas mereka. Anzartahum, sama ada kamu beri ancaman pada mereka, beri ancaman, kamu akan masuk neraka ni, buat gini kafir ni, buat gini ni kufur ni, buat gini ni syirik ni. Ni bila kata gitu, amlam tunzirhum, atau kamu tak beri tahu, sama ada kamu beri ancaman ke, peringatan ke, ataupun kamu tak beri peringatan pada mereka, la yu'minu, supaya dia tidak akan beriman. Tak beriman dia. Sebab apa tu? Sebab apa tak beriman tu? Ni, Faizal ada jumpa dengan orang macam ni. Bila kita kata tu dia sama, seolah-olah macam kita beritahu tak beritahu supaya dia. Betul? Ada? Jangan beritahu siapa-siapa, beritahu gitu dia. Nama yang sebut. Tapi kita berharap pasal daripada hadis Nabi SAW, nama sahabat Nabi, anak Abu Jahal, Ikramah bin Abu Jahal. Start daripada mula-mula Nabi saya bawa kamu, sampailah dia tu penaklukan Mekah. Masa penaklukan Mekah tu masih lagi perang Nabi. Dia lah antara orang yang beberapa orang yang menentang Nabi masa penaklukan Mekah. Dan mati ramai member-member dia, ramai pun paling orang ya, tidak ramai mana. Lepas tu dia lari pergi ke Yaman, naik kapal ke Yaman. Lepas tu baru masuk Islam. Abu Sufyan berperang Nabi ni daripada mula, mertua dia pula tu. Abu Sufyan ni mertua Nabi, dah orang tahu. Kau tahu kan? Halo. Mertua Nabi Muhammad SAW. Nama Habibah binti Abu Sufyan. Ini Nabi, seorang janda. Lawan menantu, main-main. Menantu dah ni. Main-main. Perang bandar tu Abu Sufyan dah. Perang bandar tu Abu Sufyan. Perang Uhud ke Abu Sufyan. Perang Khandaq ke Abu Sufyan. Tapi penaklukan Mekah masuk Islam dia. Dan mati dia dalam Islam. Mati saya bawa utama. Jadi walau macam mana pun kita, bila kita tabligh pada mereka ni, kita berharap Tuhan tidak cok lagi lah, tak sil lagi lah hati dia. Berharap gitu. Jadi lama-lama dia jumpa tabligh pula, kita dah. Pasal yang dia cok hati ni tak tahu. Bila tak tahu tu, tak buat lah. Contohnya Abu Ikramah tu, Ikramah yang jahat tu, mati syahid pula tu. Tentera Islam 4,000, tentera Rom 20,000. Dia pecu kuda, menaikkan semangat umat Islam. Nanti 20,000, tentera Islam 20,000, tentera Rom 100,000. Itulah lebih kurang yang menyebabkan takluk Palestin tu.
Syria, apa Syam lah dia di bawah Khalifah Umar Al-Khattab. Khalifah Umar Al-Khattab. Dia cukup kuda seorang. Dah tentera tak berani ni. 200,000 depan. Rom maknanya. Oi, bagaklah. Maka dia pergi sana. Kamu dulu. Aku setiap peperangan lawan kamu dulu. Kamu sikit, kami banyak. Aku setiap kali nak lawan kamu, dalam keadaan takut nak lawan kamu. Dan kamu aku tengok memang berani. Tapi sekarang kamu ni pengacau. Bila aku join kamu, kamu lah dah jadi penyekecuk. Oh ya Allah, tak bodoh, mana bodoh, lompat sini. Kalau barisan tentera, barisan Islam. Takut kamu, bro, dia start kuda dia tu, Islam. Mati kena cicak. Maka sahabat dia tengok pula kata, wala tulqu bi aidihim ila tahlukah. Jangan kamu mencampurkan diri kamu dalam jurang kebinasaan. Surah Baqarah ayat 195. Katanya sahabat Nabi, salah tu. Yang kamu kata tu salah tu. Ayat tu kata pada kami orang Ansar. Selepas nak Mekah, kami kata beberapa orang bodoh di antara kami kata 4-5 orang, ya bukan banyak, 4-5 orang kata kita boleh rehat ni, ramai orang kita sudah, ramai orang musyrik, orang Arab Quraisy masuk Islam. Arab Quraisy mana orang kaya-kaya masuk Islam. Bolehlah kita rehat sikit, bolehlah kita nak kumpul harta. Ayat Quran betul, ayat ni. Iaitu wala tulqu bi aidihim ila tahlukah. Jangan kamu campurkan diri kamu, wahai orang yang sudah infak dalam kebinasaan, iaitu berhenti daripada infak. Kita mengajar dah ni, tak apalah, kita rehat habis tahu hari Ramadan ni ustaz tu tak boleh lah. Itu pun tak boleh. Ayat tu nak tahu maksud ayat kan? Ayat 195 surah Baqarah. Jadi Ikramah bin Abu Jahal tadi kita tak tahu apa, Nabi tak tahu dia ni akan masuk Islam lepas tu. Tapi ayat ni nak beritahu tentang orang yang Tuhan kunci mati. Ayat orang yang kunci mati ni contohnya seperti Fir'aun, Namrud. Ini ayat dia. Sebab dikunci mati, sebab mereka terkufur, khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala kunci ke atas hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan ke atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan ke atas penglihatan mereka, bisyawah, dan kami kunci daripada segenap arah. Ijab seluruh tubuh, ijab semua. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Kenapa ni? Kenapa kata Allah ni? Kenapa kata Allah ni? Ni sebab kenapa ni, kenapa? Wa minan nas, ada di antara manusia tu orang soleh, orang beriman. Dalam tu ada orang musyrik, orang musyrik. Dalam orang beriman ramai itu ada orang Nasara. Man yaqulu, mereka ada berkata, ada di antara manusia itu berkata, amanna billah, kami beriman dengan Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhirat. Tuhan kata, wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka tergolong daripada orang yang beriman dalam hati. Ni ramai Malaysia. Ramai ni. Bila tanya beriman, beriman kita orang Islam. Kawin sandi tak? Sandi tak. Ni kau kawin sandi tak? Boleh buat juga.
Itu pergi ajar pada orang mati, ada pergi mengajar orang mati ke? Kau tahu mengajar orang mati? Kau tahu mengajar pada orang mati? Tak tahu. Baca talqin, cik. Mengajar pada orang mati. Kalau boleh ajar pada orang mati, baik kita pergi tu. Ada saya tengok jarak situ tu, jarak Cina situ tu. Ada yang baru tanam, paling mengekor situ, baru tanam. Apa mengekor lagi tanam? Patut dibaca talqin situ. Tahu kata boleh masuk Islam. Talqin depan Cina. Jadi dia mengakuk pada dalam kubur tu boleh masuk. Kak, boleh? Dia duduk atas tu ramai-ramai buat tu. Pasal dengan lampu. Pasal apa? Macam kerana atas kubur tu. Orang mati. Kita mari bukan akhir tu. Jangan kamu takut. Jangan kamu gentar. Ya dia ni antara. Orang itu dalam keadaan ni. Orang itu dalam keadaan singa. Orang yang mati itu dalam keadaan singa. Singa pada, 2 ekor singa duduk situ. Kamu orang yang dalam keadaan singa, janganlah kamu takut, janganlah kamu tak. Siapa yang kata tu? Orang di luar kandang. Allahu Akbar. Siapa dia kata ni? Mufti Pengok kata. Siapa yang terus-menerus ajak akidah yang sesat pada manusia. Saya tak kira siapa dah. Sorry, mori. Apa yang salah saya tegur, saya tak kira siapa. Cukup sudahlah orang tak tegur ni. Cukuplah. Kita tegur ni lah, orang tak tahu ni. Tapi oleh kerana mufti itu buat, maka mereka kata, mesti mufti itu ada sebab dia atau tidak. Takkan dia buat, dia orang alim kan. Okey, so dia mengislam orang Hindu, orang itu di jalan Cina. Dia kata boleh ajar kepada orang mati. Dia baca talqin kepada orang mati ni ada beberapa fakta yang kufur. Beberapa fakta yang kufur. Pertama sekali awak suruh orang gaib. Orang gaib bukan dia mati tu gaib. So, pertama. Tadi kita kata dah, suruh yang gaib Allah Taala tadi. Suruh orang mati kufur sekali, sampai dah situ. Tak. Yang kedua, kalau suruh di rumah, tak dengar. Kalau suruh di kubur, dengar. Sebab tu dia tak buat di rumah, dia buat di kubur. Suruh pula kena pay mak dia. Kalau pay ayah, tak sampai, wrong address. Sedangkan kita ya, dalam Quran ni akan berjumpa ayat semua kita ni dibangkit pada masyarakat esok dengan bapa-bapa kita, kabilah-kabilah kita, maknanya kampung kita dan sebagainya lah. Ni Faizal ni Cepo dia. Apa Cepo? Apa Cepo? Ni kampung Cepo. Ayah dia nama sekian. Dia orang kampung Cepo. Tahu sekian dia beranak, tahu sekian dia mati. Ni orang ni. Pasal nama Faizal ni contoh ni. Yang mana Faizal punya? Yang mana Faizal? Dia kampung Cepo tu. Yang ketiga, tadi pertama boleh cakap orang apa suruh raya-raya. Yang ketiga, yang kedua boleh hajar orang mati. Boleh hajar tu pula syaratnya kena pergi ke kubur. Syarat pergi ke kubur pula kena buat ben mak dia. Lepas tu apa dia lagi? Berkata-kata dengan orang mati. Ayat Qurannya wa ma yastawil ahya walal amwat. Dan tidaklah sama orang-orang yang hidup dengan orang yang mati. Inna Allah yasmi'u summa. Inna Allah yasmi'u summa man yasha. Allah Ta'ala boleh memperdengarkan siapa-siapa yang dia kehendaki. Wa ma anta bimismi'in man fil qubur. Tapi kamu tidak boleh memperdengarkan orang yang dalam kubur. Aku boleh, Tuhan kata aku boleh, kamu tak boleh.
Ayat. Aku boleh, ya kamu tak boleh. Mereka berkata, kalau Tuhan nak, boleh. Tuhan kata, memang aku kata boleh. Ya kamu buat tu tak bolehnya. Dia pun jawab, kalau Tuhan nak, tu boleh. Tuhan kata, memang aku boleh. Kamu tu tak boleh. Wa ma anta bimisbi'i man fil qubur. Kamu tidak boleh membenarkan kepada orang sedang. Surah Fatir ayat 22. Bermakna buat ni langgar ayat Quran, tak over. Ni masalah besar ni. Masalah besar tadi. Okey. Jadi Tuhan kata wa ma hum bimu'minin, dan mereka, dan tidaklah mereka termasuk golongan orang yang beriman. Beriman dalam hati itu tidak beriman. Mulut yang kata beriman, iaitu jenis munafik. Jenis munafik. Yukhadi'un Allah. Mereka nak tipu Allah. Tuhan kata yukhadi'un Allah, dan mereka ingin nak tipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Dia nak tipu Allah tak boleh. Yukhadi'un Allah. Dia nak tipu Allah dengan caranya nak tipu Nabi Muhammad. Bukan? Walladzina amanu, dan nak tipu orang-orang yang beriman yang lain. Wa ma yukhadi'un, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, mereka pada diri mereka sendirilah mereka tipu. Mereka tertipu dari mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan tidak, sedangkan mereka tidak sedar mereka telah menipu diri sendiri. Sebab apa? Sebab potong fi qulubihim maradun. Koci ni kadang fi qulubihim maradun, dalam mereka, dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Syak, ragu-ragu pada Allah. Apa dia? Kalau saya baca doa sendiri, Tuhan tak mampu. Pasal saya ni orang yang tak pandai baca Quran. Saya ni tak kerti agama. Sayanya tak baca tafsir. Sayanya ada tinggal semayang. Sayanya ada tinggal bangun weka. Sayanya ada judi, macam-macam. Tak puasa. Takkanlah orang macam saya ni Tuhan tak terima, makbul. Kata kita, awak sudah buruk sangka pada Allah. Buruk sangka pada Allah itu sudah kufur. Buruk sangka pada Allah itu kufur. Fi qulubihim maradun. Sebelum buat sembahyang ajak tu sudah syirik kepada Tuhan. Pasal ada satu perasaan dalam hati, kalau baca doa sendiri Tuhan tak makbul. Tapi kalau mereka yang sembahyang di masjid ni, kalau dia buat makbul. Pasal mereka ni orang yang rapat dengan Tuhan. Kita orang tak rapat ni kena guna perantaraan. Ada apa? Perasaan tu kufur. Apa syirik dah? Buat tu syirik pula. Ada dua perkara. Satu kepercayaan, satu lagi perbuatan. Akidah syirik pada Allah, perbuatan syirik pula pada Allah. Dua. Cara nak buat yang macam mana? Bertaubat ya. Kul kata pada mereka, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, orang-orang yang melampaui batas, syirik buat sembahyang ajak ni tak pernah tak buat. Sembahyang ajak. Kalau tidak sembahyang ajak, dia panggil apa? Doa selamat, majlis doa selamat. Buat makan untuk berdoa kepada kita. Kita lelaki ni, saya nak tanya awak, ibadat makan apa yang awak buat kerana Allah? Semua awak buat ni kerana nak sesuatu. Saya pun seperti awak dulu. Tapi saya belum tidak tahu ada saya. Contohnya, awak tak buat makan melainkan nak buat sembahyang ajak. Awak tak buat makan untuk orang ramai melainkan nak buat doa selamat. Awak tak buat makan kerana syukur anak boleh kahwin. Tapi awak buat makan kerana nak buat sembahyang ajak anak nak kahwin. Bila anak sudah kahwin, awak dah buat kesyukuran. Oh,
Sebab apa saya kata tak buat bersyukur? Sebab bila kahwin tadi, orang yang pergi makan kenduri kahwin anak awak tu kena bayar pula dah. Jadi awak surai anak awak kahwin. Tapi orang yang pergi makan tu kena bayar. Betul saya kata. Maka cara lari sudah mula ada. Sudah mula ada orang-orang yang buat kenduri kahwin. Dia kena kata kenduri arwah, tak tahu. Kena arwah. Buat arwah dia. Di Kelantan lah. Kalau tak kata yang tu, memang kena bayar. It is a standard understanding, common secret. Maksudnya bila orang panggil pergi kenduri kahwin, kena bayar. Saya akan tanya, awak panggil saya pergi makan ni, pergi kenduri mana awak ni, rumah awak ni. Pertama saya tanya, sadar ke tidak? Kalau sadar, saya tak mahu pergi majlis syirik pada Tuhan. Awak tak sama marah saya tak? Saya tidak akan pergi majlis awak nak buat syirik pada Allah. Yang kedua, kalau dia tak buat, saya nak tanya, lepas saya makan ni saya kena bayar ke tak? Dia kenduri rumah awak. Oh, kasar Ustaz. Dah, tidak kasar apa. Saya tanya terang-terang. Saya kena bayar ke tidak? Ustaz, tak payahlah. Orang lain je. Sumpah, saya dah pergi lah. Saya cakap terang ni, saya dah terang-terang saya dapat. Payah nak sering dia cakap. Payah. Saya tak kata, pergi makan free. Saya kata, dia kena bayar ke tidak? Kalau kena bayar, baik saya pergi makan kedai mama. Kalau makan di sana, saya tarik beres. Tak. Nah, jadi tujuan apa? Jadi tadi kenduri kahwin anak kena bayar. Lepas tu buat apa? Saya ajak no. Orang tu kena buat kerja. Dia kena buat kerja, baru kita beri makan kepada dia. Tengok. Saya ajak ni orang tu kena buat kerja. Iaitu tolong doa pada kita, barulah kita beri makan kenduri kita nak makan. Lagi doa selamat. Awak kena buat doa selamat ke saya, baru saya beri makan pada awak. Yang ketiga, kalau awak nak mari kenduri kahwin anak saya, boleh dengan cara awak kena bayar. Tiga. Tidak buat percuma, tak ada lagi, tak ada. Apa dia? Buat molek. Saya buat molek ni, marilah rumah saya. Tolonglah buat molek rumah saya supaya rumah saya ni makbul, baru saya beri makan kau. Lagi. Tolong marilah rumah saya, tahlil untuk ibu bapa saya, lepas tu saya beri makan kau. Kasar bunyi tak? Tidak kasar bunyi. Tidak kasar ke bunyi tu? Memang kasar. Memang tu sudah berlaku dah ni. Dalam bahasa yang dibuat lembut sekali. Tapi tu dah. Jadi apa yang awak buat kenduri untuk orang ramai? Cik Kemarnya sudah buat kenduri untuk orang ramai ni apa berapa kali? Yang percuma ni. Tak ada ibadah beri makan. Sedangkan beri makan kepada kawan-kawan, orang alim, kenalan-kenalan adalah tuntutan agama. Tuntutan. Jadi awak tak buat syariat. Sorry to say, that is the truth. Tak nak dengar, the truth tu sakit telinga. Betul saya kata. Maknanya semua kena buat kerja ke kita, baru kita boleh makan pada dia. Kalau kenduri kahwin, tu tak payah buat kerja, tapi kena bayar. Pula tu. Jadi tak ada yang percuma ni. Maka gini nak, tujuan saya katanya gini, kita kahwinkan anak-anak kita dengan buat ikut sunnah. Jangan ambil duit apa, dia makan apa. Sebagai tanda syukur kita pada Allah, kita boleh natu. Nah, jadi kalau kita tak ada duit, kita buat kecil. Tak payah cari laku. Saya kenduri anak saya sembelih ikan. Saya tak boleh lembu.
Pasal ikan munggah. Saya kahwin anak saya baru ni, saya beli ikan 1.500 ikan. 1.500 ringgit nilai ikan. Allah tak habis nak makan. Berbagai macam ni, dengan sotonya, soto ni ha. Ni soto, soal ni. Ni, bakar. Ikan ni macam, ikan jenis, ikan macam-macam lah, macam-macam. Habis 1.500. Ya tender punya yang minta catering punya kan? Cateringnya. Habis 500 pula. Pukul 3 habis dah lalu dia. Oh, kita ni esok boleh makan. Jadi habis orang ni 3.000. Masa catering 1.500 tu catering. Tu pun sepupu. Masakan buah ya. Sepupu dah tu. Kalau saya buat betul gini kan, tiga-tiga habis 1.700. Tahu ya? Dan semua kata akan ibu tangan belakang.